أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Telah berkata Sayyidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada 20 Rajab tahun 546 Hijriah, sesudah suatu bicara, katanya, ada seorang yang bertanya tentang lintasan-lintasan hati itu. Katanya, apa yang engkau tahu tentang lintasan-lintasan hati itu? Jawabnya, lintasan hatimu itu daripada syaitan, dari tabiat, hawa nafsu dan dunia. Angan-anganmu ialah apa yang datang untuk mengganggu pemikiranmu, dan lintasan-lintasan itu adalah dari jenis apa yang datang untuk mengganggumu itu. Lintasan-lintasan pemikiran mengenai Allah Azza wa Jalla tiada mendatang kecuali pada hati yang kosong dari segala-gala yang selain Allah sahaja, seperti yang ada tersebut dalam Al-Quran yang bererti, kami akan mengambil dari siapa yang barang kami ada padanya. Jika ingatan kepada Allah Ta'ala selalu mendampingimu, tentu sekali hatimu akan terpenuh dengan pendekatan kepadanya. Dan ketika itu semua lintasan-lintasan yang lain, seperti yang datang dari syaitan, dari hawa nafsu dan dunia, semuanya akan lari lenyap daripadamu. Lintasan-lintasan itu ada banyak jenisnya. Dunia ada lintasan-lintasannya, akhirat juga ada lintasan-lintasannya, kerajaan ada lintasan-lintasannya, jiwa ada lintasan-lintasannya, hati ada lintasan-lintasannya, dan dari Allah Ta'ala pun ada lintasan-lintasannya. Anda perlu, wahai teman, untuk menolak semua lintasan-lintasan ini dan menerima hanya lintasan dari Allah Ta'ala sahaja. Ya, bila anda menolak lintasan-lintasan jiwa, lintasan-lintasan hawa nafsu, lintasan-lintasan syaitan dan lintasan-lintasan dunia, barulah akan datang lintasan-lintasan akhirat. Kemudian pula datang lintasan-lintasan kerajaan Al-Mulk yang diikuti oleh lintasan-lintasan dari Allah Ta'ala. Itulah yang penghabisan dan yang kemuncaknya. Jika lurus hatimu, dia akan berdiri di hadapan lintasan-lintasan itu seraya bertanya, lintasan-lintasan apakah engkau ini? Dan datangmu dari mana? Jawabnya, akulah lintasan-lintasan begini dan begini. Akulah lintasan-lintasan benar dari Allah, benar daripada Allah. Akulah sebagai penasihat dan pencinta. Tuhan mencintaimu dan aku juga mencintaimu. Akulah duta di antaramu dengan Tuhan. Akulah bahagiamu dari ehwal kenabian. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara pada pagi ini ialah tentang lintasan. Disebut sebagai khawatir. Khawatir asal perkataan khatiratun, khatirah yang melintas. Umpama satu jalan raya, atau jalan raya apa yang lintas? Lorinya, keretanya, basnya, basikalnya, motosikalnya dan sebagainya.
Hati ini adalah umpama jalan raya. Akan melintas padanya pelbagai perkara. Bergantung kepada kekuatan hati tadi, jenis hati tadi. Barangkali lintasan-lintasan yang datang itu jahat. Barangkali lintasan yang datang itu lintasan yang harus. Barangkali juga lintasan yang datang itu lintasan yang baik. Kalau kita perhati dalam kehidupan kita, setiap hari kita menjalani kehidupan, lihat apa yang hati kita ataupun lintasan sedang berlaku. Barangkali kita terlintas sekarang, kenapa saya tak bawa buku lintasan tadi. Datang lintasan, misalnya, macam mana khabar orang tua saya kat kampung. Datang lintasan, benda saya nak buat lepas ni. Maka banyaklah lintasan-lintasan yang akan masuk. Kita nak jelaskan dulu beberapa perkara yang berkait dengan sesuatu yang berada dalam hati kita. Perkataan-perkataan yang kita sebut kat mulut ini, yang boleh didengar oleh telinga, yang mungkin juga dapat dianalisis oleh orang tertentu tentang karakter kita. Bila kita bercakap, orang pun mula menilai karakter kita. Orang ni orang bijak, orang ni orang yang nampak gapa-gapa, orang ni nampak macam samsing sikit, orang ni nampak macam berani. Kita analisis. Baik itu ialah zahir orang macam kita. Namun dalam kesufian, mereka bicarakan tentang lintasan dalam hati. Dikenali seorang tadi. Kita ada beberapa istilah, perkara-perkara yang bercakap dengan hati kita. Kita ada istilah yang disebut firasat. Kita ada istilah yang disebut ilham. Kita ada istilah yang disebut sebagai kasyaf. Dan kita ada istilah yang disebut sebagai lintasan atau khawatir. Baik, bila kita sebut ilham, ilham sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan sebahagian jiwa itu dengan perkara yang baik, dan sebahagian pula terilham dengan perkara yang buruk. Ilham, satu benda yang mendorong kita untuk buat sesuatu. Oh, saya dapat ilham. Okay, pagi ni kita tak payah sarapan. Ilham saya. Kita buat apa? Kita makan tengah hari je, supaya kita lebih rasa selera dan sebagainya. Baik, pagi ni kita boleh buat kerja. Sebagai contoh, ilham tadi bila dia datang, dia akan mendorong kita buat atau tinggal sesuatu. Kita ilham, oh, hari ni saya tak nak marah orang dah. Hari ni saya tak nak dah pukul orang dah. Dia tak ilham. Walaupun anak kita ada buat salah, rancangnya nak pukul, tak nak balik. Dia tak payahlah, biarlah dia rasa kenikmatan, kemaafan. Baik, ilham sentiasa mendorong kita buat atau tinggal. Kemudian kita ada istilah firasat. Apa itu firasat? Firasat ialah suatu pembukaan hijab untuk kita mengetahui sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh panca indera biasa. Yang setengah orang sebut ini sebagai sixth sense, sebagai panca indera keenam. Suatu yang firasat kita melihat suatu yang dicuba atau yang tersembunyi. Tengok orang ni orang baik, kita nampak melalui tanda-tanda atau melalui kekuatan hati kita. Kadang-kadang firasat kita melihat melalui tanda, kadang-kadang melalui kekuatan hati. Umpama firasat anak pada Syuaib melihat Musa, ini lelaki yang kuat lagi amanah. Maka dia mencadangkan pada ayahnya, ayah, ambillah dia ni buat kerja dengan kita. Walau dia tak kenal pun Musa, dia baru jumpa, tapi dia nampak orang ni boleh dia percayai, dan orang ni kuat. Maka firasat tadi benar. Sebagaimana firasat suami pada Zulaikha yang melihat ketika mana melihat Yusuf, kita ambil dia jadi anak angkat, barangkali dia akan beri manfaat pada kita.
melihatnya untuk diambil anak angkat. Walhal baru tengok. Ini firasat, iaitu suatu pendedahan terhadap suatu ilmu yang tersembunyi. Atau kita katakan bacaan, sama ada firasat ini bacaan masa depan atau bacaan masa yang lepas. Ketika seorang lelaki masuk, lalu kata Muhammad Hasan Asy-Syaibani, wahai Syafi'i, cuba kamu teka pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Maka Imam Syafi'i tengok, Imam Syafi'i beritahu ini kerjanya sekian-sekian. Lalu kata Muhammad Hasan Asy-Syaibani, bukan, kerjanya sekian-sekian. Lalu katanya, kita tanya dia kerja apa? Lalu orang ni pun datang dan membenarkan kedua-duanya. Memang dulu saya kerja tu, tapi sekarang saya kerja ni. Dulu saya memang tukang besi, sekarang jadi tukang kayu. Imam Syafi'i melihat sesuatu yang dulu, dia ni dulu kerja ni. Manakala Muhammad Hasan Asy-Syaibani melihat sekarang orang ni kerja ni. Dua-dua ni firasat betul. Kadang-kadang melihat firasat secara ke belakang. Orang ni sekian. Ada firasat melihat semasa, ada firasat yang melihat ke depan. Sebagaimana Imam Syafi'i melihat seorang lelaki yang melayang dia sebagai tetamu, beri makan, beri tempat tidur, beri kandang untuk untanya. Dan Imam Syafi'i tengok muka ni muka jahat. Kenapa baik macam ni? Seperti firasat aku salah. Dan menilai dia. Kerana orang ni ternyata terlalu memuliakan tetamu. Dia beri makan, dia beri tempat tinggal. Bukan dia keluarkan kenderaannya untuk diletakkan kenderaan Imam Syafi'i dalam garaj, dalam kandang. Lalu Imam Syafi'i lepas esoknya, terima kasihlah atas layanan yang baik, atas penghormatan sebagai tetamu. Lalu lelaki ini tersengal saya berkata, kamu ingat free ke bayar? Maka Imam Syafi'i tersenyum, benar telahannya bahawa orang ni ambil kesempatan, tunjuk baik untuk ambil kesempatan, yang ternyata dia jahat. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita lihat orang memang muka baik, kadang-kadang kita nampak dia, atau kadang-kadang kita tahu dia ni pura-pura baik untuk ambil kesempatan. Ambil kesempatan, sampai masa dia akan tunjuk watak dia. Dan ini firasat. Dan kita ada istilah yang kita sebut sebagai kasyaf. Apa itu kasyaf? Oh, dia ni ada kasyaf. Kasyaf ialah melihat rahsia, suatu pembukaan hijab untuk melihat sesuatu rahsia. Baik, apa beza dia dengan firasat? Antara kasyaf dengan firasat. Firasat ini cabang kepada kasyaf. Kasyaf itu induk dia. Kasyaf meliputi semua perkara. Seorang yang punya kasyaf, maka dia melihat dengan jauh. Bukan dia melihat sesuatu yang kita katakan, umpama saya ambil contoh untuk kita faham makna kasyaf. Seorang ulama terkenal namanya Qadhi Syuraih, dilantik menjadi hakim pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, dan diteruskan khidmatnya pada zaman Uthman dan Ali. Qadhi Syuraih seorang yang terkenal keilmuan, keberanian, sehingga beliau dilantik oleh Umar Al-Khattab menjadi qadhi. Bila datang pesalah-pesalah kepada dia, dia dah tahu siapa salah. Datang, tahu salah. Tapi dia tidak berhukum dengan kasyaf. Kalau sepakat ulama, seorang tidak boleh berhukum dengan kasyafnya, tapi kena hukum dengan evidence, bukti. Walaupun qadhi saya tahu orang ni salah, tipu dan sebagainya, dalam sistem mahkamah perlu pada evidence, perlu pada barahin, bukti. Maka siapa yang mampu buat bukti? Supaya kita tahu perjalanan mahkamahnya begitu. Walaupun kita orang awam ni, oh dia memang salah Ustaz, dia memang salah, kita nak sehukum begitu, kita tak boleh ikut emosi kita. Sebab mahkamah berdasarkan bukti. Kalau orang tu bersalah tapi tak cukup bukti dia tak bersalah, maka kita mesti aku. Maka kasyaf di sini, bila Qadhi Syuraih dia tahu orang ni salah atau tak salah,
Dengan bahasa mudah kata kasyaf, membuka hijab pada suatu perkara yang tidak diketahui atau raib kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka Allah pun buka hijab tadi. Baik, ini tidak menafikan bahawa ilmu gaib hanya Allah yang tahu. Tapi sebahagian bila Allah nak beritahu orang melalui ilhamnya, melalui firasatnya, melalui kasyafnya, maka harus. Dan ini memang berlaku. Dan berlaku dalam kehidupan orang beriman, orang bertakwa. Bahkan Nabi SAW menyebut bahawa di kalangan orang dulu ada yang disebut sebagai golongan muhaddathun, ay mulhamun, yang sentiasa mendapat ilham, membimbingan. Mereka bercakap dengan lidah malaikat. Cakap tu bukan mereka cakap, malaikat cakap. Golongan mulhamun. Kalau ia ada di kalangan umatku, dia pasti Umar Al-Khattab. Di sini Islam menyebut golongan yang Allah beri dia kelebihan untuk mengetahui sesuatu yang benar. Baik, kita dah sebut secara ringkas ilham, firasat, kasyaf, khawatir dalam perbicaraan kita. Baik, khawatir ialah lintasan hati. Ilham ialah sesuatu yang mendorong manusia buat ataupun tinggal. Ilham lintasan. Kita waktu kita solat, banyak mana lintasan datang, macam-macam lah. Kita dalam keadaan duduk sekarang, lintasan datang macam-macam. Mungkin lintasan datang tadi suruh kita buat baik, mungkin juga suruh buat jahat, mungkin juga ajar kita benda yang merugikan kita. Pani dah malas dah nak pergi subuh, ngantuk lah, tidur lah. Datang ilham tadi, datang lintasan tadi. Lintasan datang, tak nak dah saya buat benda ni, tak nak dah sedekah orang tu, tolong orang ni. Ia datang ilham yang datang, khawatir yang melintas begitu laju. Umpamanya macam kita duduk atas jalan raya, duduk dekat jalan raya, tengok kereta lalu. Maka itulah ilham yang, atau itulah dia khawatir, lintasan hati yang ada dalam hati kita. Baik kata Syekh Abdul Qadir, lintasan hatimu mungkin dari syaitan. Maka bila ia datang daripada syaitan, dia pasti mengajar kepada kita melawan hukum Allah. Dia pasti menyuruh pada kita sombong. Dia pasti menyuruh kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Maka kalau seorang sedang berdoa, maka datang lintasan hati, kau kan dalam berdoa tak mustajab lah. Itu lintasan syaitan untuk jadikan orang tu putus asa. Kita buat baik, datang lintasan, apa benda kamu buat baik, dia bukan reti terima kasih pun. Kita buat baik, datang lintasan, dia tak reti pun terima kasih. Tahu kita ke mana kita nak buat baik, maka datang lintasan, senanglah dia. Kamu cari duit, dia dapat. Lintasan itu, lintasan ni begitu cepat. Tapi setiap kali dia lalu, dia meninggalkan pengaruh satu titik yang menjadikan kita fikir balik. Fikir, ya juga dia fikir, dia mula ya kan. Kalau dia rujuk kepada orang alim, maka titik itu akan dihilangkan. Atau kalau dia sendiri orang yang berilmu, orang yang kuat, dia akan hilangkan. Waktu dia nak beri sedekah, datang lintasan, senang-senang kau bagi kat dia, dia tak payah kerja. Maka dia pun sekat. Barangkali ni boleh meringankan beban dia, atau mendorong dia bekerja, dijadikan modal. Datang satu lintasan yang baik, yang cover balik lintasan buruk tadi. Kita buat baik, dia bukan reti terima kasih pun, datang balik lintasan kita, kita buat ni kerana Allah. Allah dia tak terima kasih, dia dengan cepat. Maka itu umpama lintasan. Baik, kalau lintasan tu daripada syaitan, maka kita dah sebut dia akan buat maksiat, dia akan jadikan kita putus asa kepada Allah, dia akan hentikan kita buat baik. Dia akan hentikan. Sebab syaitan akan duduk setiap pintu kebaikan untuk hentikan manusia. Wa imma dihentikan terus, atau dihentikan dengan kita membencinya, atau dia menangguhkannya.
untuk ke satu masa yang kita mungkin tak mampu buat. Nantilah esok-esok lah. Dia bagi esok-esok lah. Esok-esok tu ada kerja lain pula. Memang tak buat lah. Maka syaitan menangguhkan kebaikan. Sebab itu disebut bahawa penangguhan adalah tentera syaitan. Atau dalam bahasa Arab disebut at-taswif jundun min junudu iblis. Menangguh-nangguh itu adalah tentera iblis. Esoklah, lusalah, tulaklah, bulan depan lah, tahun depan lah, pencing lah, duk taswif. Tunggulah, akan datang. Bila nak buka kedai, akan datang. Bila akan datang. Lepas tu bila? Tengok lah. Dia datang tak berapa datang lah tu, tengok lah. Lepas tu senyap. Habis. Dia akan tangguhkan dan dia akan delete. Dan ilham kamu ataupun lintasan itu mungkin datang dari tabiat. Kita dah biasa, kita ada jadual harian kita. Pagi sarapan, pukul 10 jalan, pukul 11 kita ada sembang dengan kawan. Nanti lepas zuhur kita nak tidur. Nanti kita ada rutin kita harian. Maka khawatir ini akan memastikan kita buat rutin tu. Sebab itu kita lihat dalam rutin kehidupan kita, sentiasa ada bisikan-bisikan tadi untuk memastikan kita buat. Untuk kita buat. Ni kena sarapan. Tak boleh sarapan ni pun marah. Ni pukul 10 pun kena minum air panas sikit. Maka tadi dia mula mencari, kerana lintasan dia pada tabiat dia, untuk memantau pergerakan harian dia, supaya ikut kebiasaan yang telah dibentuk dia. Kalau dia pergi rumah orang, dia biasa pergi rumah orang kat air. Misal kat air teh. Maka bila dia pergi, dia angkat dengan teh. Apa teh? It's a teh. Kerana kebiasaan dia. Datang di lintasan hati dia. Tuan rumah ni dah tak suka aku, misalnya. Lintasan ini kerana tabiat biasa. Tabiat kita, bila suami pergi kerja, bini pun bersalam, cium tangan, cium dahi ke, misalnya. Maka hari-harinya begitu, tiba tak buat. Ke suami aku dah tak sayang aku, pergi kerja cepat sangat. Dia dah pergi kerja cepat, aku pergi belakang waktu datang lintasan tadi. Lintasan ini kerana mula orang tak buat macam tabiat biasa kita buat. Kita macam tertanya-tanya, kenapa ustaz kuliah lewat no habis? Tanya. Biasa habis dah ni, contoh lintasan tu datang. Sebab itu kebiasaan. Kenapa dia habis cepat sangat? Biasa lambat. Lintasan datang, kita nampak lintasan ni macam biasa je, tapi dia meninggalkan kesan kalau tak ditangani. Dia akan meninggalkan kesan tertentu yang kalau seorang itu bersahabat, dia menjarakkan persahabatan. Kalau seorang itu adalah adik-beradik, dia boleh meretakkan silaturahimnya. Kalau orang tu misalnya bisnes, majikan dengan pekerja, dia juga merenggangkan hubungan, wasangka. Bila datang lintasan tadi, kerana lintasan tadi perlu dirawat dan perlu dicari hakikat. Rawat dan cari hakikat. Ialah kita satu ketika Rasulullah SAW sedang sembahyang asar. Bila Rasulullah SAW selesai solat asar, maka Nabi bangkit segera, meninggalkan makmum-makmumnya. Maka para sahabat terkejutlah. Biasa Rasulullah tak bangun terus. Dia tiba bangun. Terus bangun. Dan Rasul kemudian kembali. Lalu kata, barangkali kamu fikir, kenapa aku bangun cepat? Sebab bila fikir kenapa bangun. Jadi dia, bila datang lintasan tadi, ada orang cuba hentikan lintasan. Kenapa dia bangun cepat? Barangkali. Dia membuka ruang keberangkalian yang tiada asasnya. Maka kata Rasulullah, barangkali kamu berfikir sesuatu tentang aku. Sebenarnya, ketika mana aku solat asar, aku teringat emas zakat. Ada orang bagi zakat oleh emas yang aku perlu agihkan pada fakir miskin. Aku bimbang aku terlambat sehingga menyukarkan keperluan fakir miskin. Dek, kerana itu aku keluar cepat. Maka habis, lintasan itu berhenti di situ.
lintasan. Waktu Rasulullah sedang berjalan malam, kebiasaan isteri Rasulullah di mereka datang ke masjid secara mereka lah, sendiri-sendiri datang. Rasulullah SAW dia tak tunggu bini isteri dia untuk dia ke masjid. Rasulullah ada jadual dia. Kalau isteri nak ke masjid, dia pergi. Bila nak sembahyang maghrib ke isyak ke asar, tu pula. Sebab Nabi SAW tidak melarang wanita ke masjid untuk solat. Itu cara dia melepaskan tekanan, itu cara dia untuk bertemu kawan secara legal. Dan itu ruang untuk dia keluar rumah tanpa izin suami yang dibenarkan. Sebab Nabi kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menghalang isteri-isteri kamu untuk ke rumah Allah, untuk ke masjid, untuk solat jemaah. Janganlah, biarlah dia pergi. Maka salah seorang isteri Rasulullah pergi malam tu dan dia balik lewat sikit. Maka Rasulullah SAW ingin menemaninya. Biar, kata suami, saya hantarlah malam ni. Walaupun kebanyakan umat Islam Nabi tidaklah jauh sangat daripada masjid. Maka Rasulullah jalan, malam gelap. Maka datang dua lelaki sahabat yang juga balik agak lewat. Maka dia berjalan laju di hadapan Rasul. Maka Nabi kata, ala rislikuma, sekejap, slow down. Ala rislikuma, tunggu jap. Innaha Safiyah, bersama aku sekarang ialah Safiyah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, takkanlah kami nak buat sangka buruk. Nabi kata, syaitan yang berjalan melalui pembuluh darah kamu tu datang lintasan cukup, walau tidak buat sangka buruk. Lintasan, perempuan mana pula tu? Lintasan ini bahaya. Saya kata setiap lintasan dia meninggalkan kesan. Ia umpama lintasan air bah, ada yang hancur. Sekali air bah lalu, walau cuma melintas di ujang yang lembat atau kerana air yang pasang, dia meninggalkan kesan-kesan kehancuran yang banyak. Maka lintasan-lintasan ini Rasulullah jelaskan. Jadi dia tidak memborak menjadi lebih teruk. Baik, ada lintasan bersifat hawa nafsu. Orang yang biasa buat jahat, orang yang biasa buat sesuatu berdasarkan hawa nafsu dia, kita dah sebut istilah hawa nafsu. Dan seorang yang melayani kehendaknya secara melampau. Kalau jadi makan, melampau makannya. Kalau tidur, melampau tidurnya. Kalau berbalah, melampau berbalahnya. Kalau menipu ni, melampau menipu. Ikut hawa nafsu. Kita pun faham. Kita kata ni ikut hawa nafsu ni, ikut hawa nafsu. Bila dia mula melampau, dan kemuncaknya dia akan lawan perintah Allah. Kemuncaknya kita dah ikut hawa nafsu sangat, tidur sampai sembahyang lambat. Kita dah ikut sangat hawa nafsu, kita duk makan sampai lupa dah cerita halal haram. Dia kira makan dia asal sedap. Hawa nafsu dah masuk semua kedai, tak kira owner kafir ke Muslim ke, penting sedap. Ni ikut hawa nafsu. Main tak kira maghrib, tak kira dah waktu solat. Ini ikut hawa nafsu. Kerana asal benda hawa nafsu ni harus. Bila mana dia melampau, maka ikut hawa nafsu. Terlalu sayang ke bini, baguslah sayang bini, tu hawa nafsu. Tapi melampau sangat sayang, sampai surau pun tak boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Ini hawa nafsu melampau ni. Sayang lebih-lebih, duk sayang sangat anak-anak, duk sayang sangat cucu-cucu, itu hawa nafsu. Apalah nak sayang, tapi jangan melampau sangat, sampai tak nak dengar kuliah ada sebab ni cucu ni. Itu hawa nafsu. Itu kehendak berlebihan kita pada suatu benda yang kita suka. Makan, minum, tidur, main, cari rezeki, duk cari sampai tak ada masa dengan agama dia. Ini ikut hawa nafsu. Semayang pun terkejar-kejar. Ikut hawa nafsu. Janganlah kerja ikut hawa nafsu sangat. Maka semua benda bila dia melampaui kebiasaan, kita panggil hawa nafsu. Apatah lagi bila dia sampai peringkat melakukan perkara yang berlanggar dengan syariat. Ini ikut hawa nafsu. Sehingga kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang itu sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang ke bawah. Maknanya hawa nafsu ni asalnya boleh,
Padahal memang Allah ciptakan kita dengan nafsu. Dek nafsu lah kita rasa seronok makan, minum, tidur bersama dengan isteri kita, anak-anak kita, cucu. Nafsu tu. Kalau kita tak ada nafsu macam malaikat, kita pun tak kahwin, kita pun tak fikir anak cucu, kita pun tak fikir nak simpan duit dalam bank, aset itu, aset ini. Nafsu tak ada. Hawa nafsu ni tak salah. Memang manusia Allah jadikan dengan hawa nafsu. Tapi nafsu ini perlu tunduk pada peraturan. Perlu akuk dengan sunnah. Sebab itu bila kita makan, sunnah ajar kita baca doa. Paling ringkas doa, bismillah. Paling ringkas. Dah usah memang lapar ni, air liur meleleh ni. Makan, sabar. Nak makan ni, baca bismillah dulu. Baca bismillah. Okey, makan. Maka dia sudah tidak ikut hawa nafsu, dia ikut sunnah dalam menundukkan hawa nafsu. Ni seorang suami misal kata nak mendatangi isteri dia, hawa nafsu, baca doa dulu. Baca doa dulu. Maka dia telah tundukkan hawa nafsunya dengan sunnah Nabi. Seorang nak berjalan, dah tak sempat dah, nak cepat ni nak musafir, nak berjalan, nak bergerak sana sini, baca doa dulu naik kenderaan. Tak payahlah kelang kabut macam tu, baca doa. Teruja macam mana pun kita, tundukkan keterujaan kita, hawa nafsu kita dengan sunnahnya. Maka kita pun, kita ngantuk sangat ngantuk nak tidur ni. Ni memang letak kepala dia jadi. Baca doa sikit. Ringkas pun bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Kalau masih sempat bacalah qul Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu bin nas 3 kali, baca al-kafirun. Lomor seluruh tubuh, baca ayat kursi, baca kalau sempat lagi bacalah surah al-mulk sebelum tidur. Ni ngantuk sangat ni, memang jangan ikut hawa nafsu. Maka hawa nafsu ni itu memang kebiasaan keperluan kita. Tapi melampau hawa nafsu itu yang dicela di sini. Baik, lintasan tadi mungkin kerana hawa nafsu kita. Kita bila makan-makan, tengok makanan sebelah ni, kalau ambil pun kau disedar ni, ambil dulu, kita makan dulu. Kadang-kadang kita adik-beradik kan, mak dah beritahu ni ikan ni sekerak seorang. Mak beritahu sekerak seorang. Dah anak 10 orang, ada 20 kerak. Ni anak 10 orang, ni kerak-kerak dah siap-siap. Ada 10 kerak ikan, 5 ekor ikan, kerak 10. Yang si abang ni ambil, tak apalah, biar adik tak makan tak apa, pun dia ambil. Adik ni macam tak ada ni. Dia buat analisis ni, adik mungkin tak makan ikan ni, dia makan nasi saja yang kicap kot. Abang ambil. Adik pun tanya, mana ikan saya? Abang ni, ingat ke tak makan ikan? Ingat ke tak makan ikan? Ngamuk, gaduh. Ini lintasan hawa nafsu sehingga kita peringkat mengambil, berfikir untuk mengambil hak orang lain. Maka kadang-kadang tuan-tuan ada orang dia sembahyang belakang imam. Imam tu baca panjang. Datang dia sepak imam tu. Nak sepak. Datang lintasan. Kawan saya cerita, ni cerita betul. Itu imam baca panjang. Dan standard imam Malaysia panjang pun taklah panjang sangat sebenarnya. Tapi kita tak biasa dengar ayat tu, panjang rasanya. Jadi sembahyang, kawan saya kata saya salat. Imam tu Ustaz baca panjang sikit. Dan nanti saya ada sesuatu panjang. Ini tak faham ke? Seorang lagi makmum pula mufarakah. Dia kata, ingat mu seorang je pada baca Quran. Dia boleh mufarakah di sound tu imam. Ini sebenarnya kesan daripada lintasan. Kalau dia tak mampu mengawal lintasannya, dia mufarakah, lalu dia pun sound. Ingat kau seorang je pada salat, pada baca Quran. Dia habis rosak. Lintasan. Pernah satu ketika seorang sahabat dia ikut Rasulullah tanpa pengetahuan Rasulullah. Rasulullah SAW sembahyang sunat, dia pun ikut. Maka Rasulullah membaca, mula dia baca suratul Baqarah. Lalu kata sahabat yang ikut, maka nanti dia berhenti dah tu. Lepas habis Al-Baqarah, Nabi SAW sambung surah Ali Imran.
Sambung soalan yang mula-mula. Berhenti kot nanti berapa ayat. Lepas tu Rasulullah sambung surah An-Nisa. Dia pun mari. Macam ni kena keluar solat batal ni. Hampir aku bersangka ataupun berfikir untuk buat benda yang tak elok. Apa dia? Batalkan solat. Dia kaedah. Kita tuan-tuan bila buat satu ibadah, walau sunat, jangan mudah batalkan. Jangan mudah batalkan. Kalau yang fardu, lagilah. Memang tak boleh batalkan. Apa sebab? Yang sunat walaupun kita ada kelonggaran untuk membatalkan, sebaiknya cuba jangan buat tanpa sebab. Supaya kita jangan jadi kebiasaan buat ibadat tak habis. Baca Quran sikit, tunggu orang call, jawab call dulu lah. Esok pula baca Quran sambung. Lama-lama kita tak boleh baca Quran. Sebab itu belajar untuk teruskan lebih baik. Sebab dia kata memang ada keperluan. Yang tetamu datang saat kena buka puasa lah. Ada keperluan sebab yang saya tulang bini pula ajak makan. Kita pun jarang-jarang jumpa ni tak. Banyak outstation baru jumpa. Okey lah. Ada keperluan tertentu. Maka sahabat ni dia fikir batal lah sebenarnya. Nak batalkan, keluar. Tapi dia tak layan. Benda tu ada lintasan. Lintasan ini tuan-tuan sekalian datang daripada hawa nafsu. Bila seorang dia dah biasa buat jahat, kemudian dia taubat. Dia dah biasa buat maksiat, kemudian dia berhenti kerana faktor dia tua ke apa dan sebagainya. Kerana orang yang berhenti maksiat ni tak semua berhenti kerana taubat. Ada yang berhenti kerana dah tak ada peluang. Ada yang berhenti kerana dia dah dapat benda lain. Dulu saya mencuri sebab tak ada kerja. Sekarang ada kerja, tak curi lah. Habis nanti kalau tak dapat kerja, curi balik lah. Dia dapat alternatif lain. Ada yang dia berhenti maksiat kerana tua. Tua dah tak boleh buat dah. Saat kita zaman-zaman muda dulu tak banyak pagar. Sekarang dah tak boleh dah. Dah tak larat. Baik. Manusia dia, bila dia berhenti buat maksiat, hawa nafsu dia masih ada. Barangkali terlintas dia untuk buat benda ni. Ada seorang sahabat Rasulullah. Zaman sebelum datang Rasulullah, zaman jahiliah, bersama dengan wanita tu benda biasa. Perkara biasa, bukan aib. Datang Islamlah mendidik manusia untuk rasa malu, untuk tidak berdua-duaan dengan wanita, melainkan dengan mahram. Ini wanita yang bukan mahram dia. Itu Islam berjaya bentuk. Walaupun hari ini kita lihat berlaku jahiliah moden. Orang tak malu lagi bersama dengan perempuan tanpa mahram. Bahkan tak malu pula berjoget kat TikTok ke benda ke untuk tunjuk seluruh dunia, tunjuk seluruh orang. Maka kita kembali pada jahiliah, jahiliah moden. Walaupun Zahir nampak tutup aurat, tapi dia tak ada rasa malu. Lelaki ni pun Zahir nampak macam bagus, tapi juga tak ada perasaan malu. Dan mereka tunjukkan perkara-perkara yang mungkar. Dan semua aplikasi baru ni, TikTok ke IG ke whatever lah, mereka tunjuk aksi menari yang lucah misalnya, perkataan-perkataan yang tak baik, dan macam-macam lah. Ni kecil-kecil tadika dah pandai bagi bunga, sarung cincin ke budak-budak. Sebab pengaruh TikTok. Hilang malu. Kalau nak cerita teruk, yang kita namakan hari ini jahiliah moden, yang perlu kepada pejuang-pejuang untuk kembali melihat perkara ini untuk ditangani. Benda ni berhenti lebih cepat. Maka laki ni tiba-tiba dia jumpa perempuan yang dulu dia pernah melangganinya sebagai pelacur. Maka nafsunya datang kembali, lintasannya. Kalau sembang sekejap, maka dia berhenti sembang. Boleh pegang-pegang, datang pegang. Maka dia pegang-pegang. Waktu pegang ni perempuan tu tolak. Perempuan ni kata, bukankah kita sudah mendapat cahaya Islam? Maka lelaki ni terdiam seketika. Dia layang lintasannya sehingga berlaku apa yang berlaku. Akhirnya dia pun menyesal lah.
Ya tak ya juga aku dah Islam, kamu nak kembali jahiliah aku. Maka dia pun tinggal wanita. Namun dia masih berpaling tengok wanita. Paling. Lintasan tu masih kuat. Paling. Akhir terantuk dinding patah hidup. Datang jumpa Nabi SAW. Dan Nabi melihatnya tersenyum sambil berkata, Inna Allaha idza habba abdan ajala uqubatahu fid dunya. Allah, dia sayang seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Mu buat salah dah. Patutlah patah hidung tu. Kata ya, lintasan syahwat yang masih berbaki. Kalau kita tengok secara praktikal, kalau kita dulu orang yang pernah yang buat benda tak elok, sesuatu benda, lalu kita lalu balik tempat tu, kita terfikir, kita macam terlintas. Dia macam nak sudi atau nak test iman kita. Lintasan tadi daripada hawa nafsu. Okay, singgah kejap. Bukan suruh buat apa-apa, singgah je. Kalau kita dah mampu menjawab lintasan, ni tempat muka tak boleh singgah ni, lalu pun kena laju-laju sini. Tapi sebahagian melayani apa yang menjadi lintasan, dia pun singgah nak tengoklah tempat dulu ni yang dia buat maksiat. Akhirnya dia tertarik balik. Itu tuan-tuan kita nasihat. Orang yang insah gambar-gambar yang dulu zaman kita buat maksiat, buanglah gambar tu. Tak disimpan gambar tu. Datang balik lintasan hati dia. Sebab itu bila maksiatnya diterima kembali oleh masyarakat, dia akan terjun balik. Ya, sebagai maksiat tu, dia berada pada zaman mencegah dia kuat. Lama kelamaan dia orang makin lara dari agama, maksiat tu macam diterima balik. Contoh kita tengoklah tuan-tuan, dulu kita kalau sebut wayang gambar, tak ada orang nak pergi. Kalau orang tu ada iman lah, mana ada orang nak tengok wayang. Sebut je tengok wayang, mungkar. Dan sebahagian negeri tu tutup panggung wayang. Kelantan tutup panggung wayang. Itu zaman almarhum Tuan Guru. Terengganu pun pernah nak tutup, walaupun tangguh sekian-sekian. Dulu kita, zaman-zaman kita kecil lah, sebut je orang balik panggung wayang macam bawa balik dari neraka, maksudnya teruk lah dia ni. Ustaz saya ngajar waktu, siapa pergi tengok wayang membeli tiket neraka dulu. Tapi hari ni panggung wayang tu dah jadi biasa balik. Dia jadi biasa balik. Sebab kita tengok Mak Kilau, kata kita. Sebab kita tengok rancangan sekian, filem tu bagus. Kita mula menyebut tentang panggung wayang tu tak haram, yang haram filemnya, yang haram benda tu, benda ni. Satu ketika dahulu benda tu saya katakan mungkar. Tak ada pun orang berani kata, tanyalah ustaz mana kata tak boleh. Yang kata agilah tengok wayang. Pasti kalau kita tanya ustaz kita, tak boleh. Takut kita. Kalau kita ketua imam ke bawa balik panggung wayang, mahu kena bedal dia. Dia marah. Satu zaman. Kalau kita berada pada zaman hari ni, yang panggung wayang tu macam dah biasa balik. Biasa balik, kita pun dah buat anak bini pergi, kita pun sekian-sekian atas nama ini filem patriotik, atas nama sekian. Yang mulanya begitu. Dan panggung wayang dapat kesambutan balik. Maka dia masuk balik elemen yang menjadi sifat panggung wayang. Bercampur lelaki perempuan, melibatkan waktu solat. Kerana pemilik panggung wayang itu bukan ustaz, orang bisnes, orang berniaga. Maka apa yang dilakukan menjadikan hiburan itu melalaikan pasti. Mula waktu tayangan pukul berapa? Ke 6.30 petang sampai 9.30 malam, habis maghrib. Dan kita dah pegang, tak ada masalah filmnya. Maka mula benda ni dia normalisasikan semula, tanpa dia melihat sejarah benda ni. Itu yang paling kita bimbang. Walaupun kita tahu bahawa dalam fatwa dia menyebut tentang suatu tempat yang haram, dia mesti ada syarat-syarat dan sebagainya. Namun kita bila tahu benda tu pernah menjadi tempat dilakukan maksiat, maka kita takut. Kita naik motor tuan-tuan, laluan yang kita pernah jatuh, kita pernah trauma lalu kat situ. Trauma. Kita ada satu tempat, kalau kita biasa jumpa hantu kat situ, takut tempat. Tak lalu. Ada sahabat saya seorang kata, ustaz,
Ni ada satu kawasan kat Pasir Gudang ni, dia kerah begini. Dia memang tak lalu kat situ. Saya pun ambil keputusan nak lalu. Bukan nak teh berani, tak adalah. Saja je. Tak apalah, nanti saya pun nak. Awak tunjuk. Dia pun tak nak tunjuk, dia takut. Sebab dia pernah tengok ni, tumbuh tu. Trauma dia. Trauma tu. Kita pun lalulah. Dan memang saya ambil kesempatan. Kalau saya bawa dia jalan, saya akan lalu situ. Lalu. Saya tengok, saya perhati. Tengok dan perhati. Akhirnya saya nampak biasa sehingga sampai masa orang dah tebang semua pokok pisang situ, dah jadi kawasan pohon dah, tak ada orang takut lah. Tapi bagi orang yang pernah jumpa sesuatu menakutkan, dia jadi trauma. Kan ada orang tak nak duduk rumah ni, Ustaz, rumah ni berhantu, kita tak boleh duduk. Takut. Diceritakan oleh ulama satu kisah. Ada satu rumah, kita sebut hari ni homestay lah. Homestay. Pedagang-pedagang yang pergi ke kota tadi, dia akan singgah rumah tu sebab strategik. Tapi tak akan sampai subuh, malam keluar. Berhenti petang, malam tu juga keluar. Demikian seterusnya. Tu orang duk fikir, kenapa orang keluar rumah awal? Maka bila dia cerita, rupanya ada gangguan. Mereka takut. Gangguan. Tapi tuan rumah tak beritahu lah. Tak beritahu, habislah bisnes dia. Ada seorang hamba Allah tu, dia berdagang dan dia pun nak sewa. Tuan rumah kata okey. Dia pun duduk sampai subuh esok. Lalu tuan rumah kata, tak dengar apa-apa ke? Tuan rumah mula-mula dia tak beritahu. Lama tak dengar apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Tak ada bunyi-bunyi apa. Tak ada. Cuma saya ada bau wangi je, kata dia. Ada bau wangi. Wangi. Awak kalau tidur macam mana awak tidur? Saya takkan tidur melainkan baca ayat kursi, baca sekian-sekian. Itulah ayat yang membakaunya. Tapi orang ni, dia dah biasa hidup macam tu. Dia tak pernah rasa tempat tu berhantu. Sebab dia sentiasa jaga Allah. Maka orang jaga Allah, dia terselamat. Tapi kalau mungkin dia tahu hantu, dia pun tak akan pergi juga barangkali. Untuk cari tempat lain. Jadi, saya nak sebut tentang, tetapi bila ada tempat-tempat yang dulu kita tahu ia tempat hawa nafsu yang bercanggah. Ni apa nama pewagang wayang. Satu ketika dahulu. Hari ni normal balik, normal. Seperti ada orang ajak kita pergi. Jom pergi. Dan kita pergi, bawa anak-anak, bawa sekian. Kita dedahkan balik. Kalau, ini pandangan peribadi saya, kalau kita tak beritahu sejarah panggung wayang, kita tak beritahu pada anak-anak kita apa kemungkaran yang pernah berlaku di sini, apa maksiat pernah berlaku di sini, kita bimbang satu hari nanti bila panggung wayang ini mula berfungsi secara menyalahi syarak, maka tetap orang menganggap biasa saja. Kita bimbang. Kalau benar orang nak arguing kita, Ustaz, mana boleh kata haram sekarang sebab panggung wayang sekarang tak ada dah gini. Dia menyebut benda. Sedangkan kita tak pernah lupa sejarah panggung wayang. Saya tak pernah lupa sejarah panggung wayang. Kita tak pernah lupa. Sebagaimana kita tak pernah lupa kejahatan orang kafir pada orang Islam. Atas sebab itu kita tidak mahu menaikkan orang kafir menjadi pemimpin pada orang Islam. Sebab kita tahu sejarah orang kafir. Bagaimana apa akan dia buat bila dia mula dapat peluang lebih luas. Sama juga saya sebut tentang pawagang. Ya, mungkin hari ni kita kata normal, bagus, tak ada masalah, Ustaz. Filem pun bagus-bagus. Tapi kita kena ingat, dia ada sejarah silam dia. Maka sejarah silamnya mungkin berulang kalau kita tidak berhati-hati dalam hal tersebut. Akhirnya kita akan dengar beberapa tahun akan mendatang. Saya harap ini wasangka buruk saya. Akan berlaku sesuatu yang kembali pada perkara maksiat. Jadi tempat anak muda dating, bercoupling dan sebagainya. Sebab anak perempuan kata, mak nak kita tengok wayang, tanpa dia menyadari apa yang berlaku di panggung wayang. Dan masuklah apa yang disebut dalam filem tadi. Atas nama ni filem bagus, masuklah benda-benda yang secara halus, kelucahan, benda-benda yang macam contoh yang terbaru, ada satu kartun yang diharamkan yang mengandungi unsur LGBT, dimasuk secara halus. Alhamdulillah kartun tu diharamkan di Malaysia. Kartun yang budak-budak minat dimasukkan secara halus, LGBT, cinta sejenis.
Ya, kalau kita sempat sedar, okey. Tak sedar, akhirnya ada satu interview saya tengok. Dia interview budak-budak. Dia tanya, what you know about gay? Apa yang awak tahu tentang gay? Ini kata gay ni ialah boy marry boy, laki kahwin laki. Yang ni budak ni tanya budak-budak, oh ni saya tak tahu. Lalu lepas tu dia bertanya soalan balik, okey tak? Okey kalau dia saling mencintai, dia normalisasi. Ni budak kecil, sebab dia tengok dalam kat filem tu, kartun tu, dalam ni okey, apa salahnya? Maka mula maksiat dinormalisasi. Sebab tu hawa nafsu kita kita kena jaga. Kita dah tahu perangai hawa nafsu kita, dia tak akan suruh melainkan jahat. Waktu dia nak sesuatu, kita disiplinkan dia. Saya nak main ni, nak bersukan, disiplin. Ingat, sebelum masuk waktu solat, berhenti, disiplinkan. Ingat, kalau ada benda bersifat maksiat, jauhi. Ingat, kalau ada bentuk perjudian, maka tinggalkan. Maka kita tundukkan hawa nafsu kita. Ingatkan, nak tidur ngantuk, ingat, sebelum masuk waktu kita kena bangun. Itu kita time jam. Tak mana pun kita penat, subuh esok pukul 6, 5.30. Ni ikut hawa nafsu, nak bangun pukul 10.30. Tak boleh. Lintasan ni kata kau kan penat. Kalau tertidurkan tak dosa. Terbangun kan tak? Kalau ada benda yang boleh gerakkan saya akan cuba. Saya pesan kawan saya takut saya terbabah tidur ni, kejutlah saya. Boleh bila ketuk je. Lihat saya berjaya kawal hawa nafsu saya. Bukan saya tak mau beri hak hawa nafsu, tapi ada hak lebih tinggi, itu syariat. Tuan-tuan tengok balik hawa nafsu kita, bila dia mendorong balik, bisik balik kita pada benda-benda yang macam tu, maka hati-hati. Walau cuma datang lintasan biasa. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir kepada kita, ada orang lintasannya dari Allah, ada lintasannya daripada Allah. Dia dah sebut tadi lintasan daripada syaitan, tabiat, hawa nafsu. Dan lintasan dunia hampir sama dengan hawa nafsu. Cuma dunia, bila sebut lintasan dunia, seorang yang nak lebihkan dunia berbanding akhirat. Apapun dia cerita untuk dunia, dia lupa keberkatannya. Apapun dia cerita tentang dunia, dia lupa tentang akhiratnya. Apapun dia cerita tentang untung, dia lupa tentang untung pahalanya. Ini orang bicara dunia, lintasan. Ini kalau bagi harganya kita untung, kalau kita kurang kita rugi. Itu bicara dunia. Sedangkan kita perlu cari keuntungan akhirat. Ini berapa harga ni? Ini harga dia RM4.90. Saya ada RM4.50 je. Tak boleh, RM4.9 juga. Beli tak nak beli sudah. Sebab kita terlintas, rugilah aku RM4 tu, banyak juga. Tapi kalau datang lintasan akhirat, inilah peluang aku nak buat pahala. RM4 nampak sikit, tapi pahala yang banyak. Tak apalah, ambil RM4.5. Boleh. Bawa mau tak bawa kan, tak apa, boleh. Ini orang yang bukan lintasan dunia datang. Sebaliknya, sehingga dia berjaya mengalahkan lintasan dunia. Baik, last sekali ialah lintasan Allah Ta'ala. Lintasan Allah ini hanya berlaku kepada hati yang hanya ingatkan Allah. Tuan-tuan, untungnya kita kalau setiap hari kita lalui cuma lintasan yang baik. Saya ni makin tua, saya nak buat benda baik, tak nak dah buat jahat. Datang lintasan, sedarlah kita dah tua, kita dah 2 kali pencet, nak apa benda lagi. Datang lintasan. Saya semayang pun tak berapa banyak, saya baca Quran pun tak berapa, kena banyak. Maka lintasan itu mendorong kita ke depan. Terfikir kita, dengan kawan-kawan mati belaka dah, seorang mati, ya Allah, macam mana saya pula? Datang lintasan tadi mengingatkan kita tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Orang ni bila dalam dirinya cuma ada Allah, maka datang lintasan ini yang akan melenyapkan lintasan dunia, lintasan nafsu, lintasan syaitan, lintasan kebiasaan, lenyap. Sebab itu indah hidup kita. Yang kita cakap itu baik, yang kita niat itu baik,
Yang kita diilhamkan juga baik, yang lintasan juga baik. Lintasan, tengok orang susah terlintas, bagilah duit sikit dia, buat susah, lintas kejap, kita pun bagi. Masya Allah, kita mendengar lintasan yang baik. Tengok orang bawa barang berat terlintas, tolong sekejap, nampak berat tu, lintasan sekejap, tolong dia. Kalau setiap hari datang lintasan yang baik, berarti Allah dalam hati kita, yang ini penjagaan Allah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, sebagai ibadat yang kita buat, ketaatan yang kita lakukan, semua kebiasaan-kebiasaan ini dia akan membenihkan dan menghasilkan lintasan-lintasan yang baik. Bukan sekadar hati kita ni baik, lintasan yang datang pun tak berani melainkan yang baik. Umpama satu jalan raya, dia dah ada satu undang-undang, lori kotor pun tak boleh masuk. Tak ada berapa bandar, kalau kenderaannya kotor, dia tak boleh masuk bandar raya. Kita baca lah dan kita dengar, ada bandar raya tertentu atas dunia ni, siapa yang kalau dia masuk kenderaan kotor kena saman. Kota London sebagai contoh, kota Istanbul sebagai contoh. Kalau kereta, sebab tu kawasan Istanbul, bila nak masuk dia ada kat stesen minyak, ada berhenti je kita makan, tukar cuci masuk. Dia akan cuci. Berhenti cuci tu merata. Jadi kebiasaan, sambil minum air dia orang cuci. Sebab kalau dia masuk dengan kotoran, boleh didenda. Demikian hati kita, tak ada lagi lintasan kotor masuk, sebab kita dah ada undang-undang kita. Waktu kita melihat wajah isteri kita, semua lintasan baik. Waktu kita melihat wajah suami kita, semua lintasan baik. Waktu kita melihat anak-anak kita, semua lintasan yang baik. Waktu kita melihat kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, semua lintasan yang baik. Kalau ada lintasan yang tidak baik, dengan cepat kita buang dia. Datang lintasan, tak baik, ini tak baik, ini tak elok. Demikian kita membina jiwa kita, sehingga benar-benar kita mendapat tahap dan peringkat dia yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila seorang menolak semua lintasan-lintasan hawa nafsu, jiwa dan sebagainya, maka ketika itu yang pertama, dia akan datang lintasan akhirat. Sebab datang lintasan akhirat, akan datang lintasan al-mulk, kerajaan. Apa maksud kerajaan? Al-mulk. Tuan-tuan, lintasan ini ialah lintasan di mana kita mula menguasai manusia untuk buat baik. Asalnya kita buat baik, sampai peringkat kita menjadi penyuruh orang buat baik. Kita boleh suruh ni, buat ni, buat ni, macam seolah kita rajin. Tapi yang kita suruh tu untuk dia buat baik. Kita boleh cegah dia kemungkaran, walau siapa dia, kita cegah, jangan buat. Ini dipanggil lintasan al-mulk. Kita merasakan kekuasaan yang Allah beri untuk sebarkan kebaikan. Dan sampai akhir kemuncaknya ialah lintasan dari Allah Ta'ala. Ada lintasan daripada Allah Ta'ala daerah ini yang akan mengangkat seorang sehingga dia dapat membezakan dengan jelas betul atau salah. Dengan jelas, tak ada lagi dia perlukan masa, tempoh. Dia dengan cepat, salah, betul. Dia macam satu mesin. Kalau tuan-tuan tengok mesin, dia letak produk, kalau benda tak elok, dia reject dengan cepat. Yang dia cuma elok masuk dalam. Maka bila seorang tadi cuma lintasan Allah dalam hatinya, kemuncak, maka ketika itu, itulah tanda Allah Ta'ala mencintainya, dan dia mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itu dia menjadi duta antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia mengambil hal ehwal kenabian. Dia berperanan sebagaimana Nabi. Kata ini yang dimaksudkan dengan makna sebenar, innamal ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Dia benar-benar mengambil peranan Nabi, benar-benar mengambil peranan Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menjadikan manusia cinta pada Allah, ikut perintah Allah. Akhirnya manusia tunduk, patuh, aku. Inilah kesan lintasan dalam amalan kita seharian. Walau dia cuma melintas, dia tetap tinggalkan kesan. Kita bawa satu kisah. Atas kita, seorang tadi, kau tengok seorang perempuan lain, datang sesuatu, lawa perempuan ni. Maka dia perlu tutup lintasan tadi dengan mendatangi isteri dia. Kerana apa yang dimiliki oleh perempuan itu ada pada isterinya, supaya dia tak terbuai-buai
dengan lintasan tadi untuk dia mendatangi isterinya. Ini diajar oleh Nabi SAW. Hantar lintasan macam tu pun. Dia kadang-kadang tengok orang lelaki ni, tengok perempuan ni, hantar lintasan sikit, hantar. Maka cepat-cepat dia mendatangi isterinya, supaya lintasan tadi tu tidak membenih, membesar, menjadi cita-cita buat maksiat. Akhirnya dapat menutup dengan baik. Ya, semua lintasan-lintasan, ingat, lintasan itu ialah benih yang cuba ditaburkan, benih yang cuba disemai. Maka jangan bagi ruang, jangan beri tanah pada benih tadi. Kerana bila dia tercampak dalam tanah tadi, dia mungkin akan tumbuh. Bila dia tumbuh, maka dia mungkin kesan buruk pada kita. Melainkan benih yang datang dari Allah, maka biarkan dia tumbuh, dan dia akan memberikan teduhan yang sebenar dalam amalan kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.